tadi ya. Ni sekarang ni sebabnya tiap kali anda nampak pasaran mula melihat kepada faktor perubahan dalam polisi terutamanya yang US yang Federal Reserve ni, anda akan nampak peculiar tiap kali anda akan nampak this correction ni will be dalam kawasan equilibrium. Benda ni 3 wave, 1 2, dia akan masuk dalam area tu. Kenapa saya pun tak tahu. Setiap kali, iaitu kawasan ini, it will go inside this box. Setiap kali, every time, never fail. Kalau blue box ini break, meriah. Faham tak? Kalau blue box ini break, then kita akan ada 5 wave structure. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau blue box ini break, UJ akan ke bawah. Kali ini UJ ke bawah disebabkan apa? Kali ini UJ ke bawah disebabkan apa? Bukan kekuatan US dollar. Kali ini kita akan ada UJ ke bawah. UJ ke bawah. Two things. US dollar lemah. Dua benda. US dollar lemah, yen kuat. Kita akan compounding dua benda tu. US dollar lemah, yen kuat. Yen pair akan sideways dulu sebelum dia jatuh. Saham pergerakan indeks akan jatuh banyak. Saya tak nampak senario tu sekarang. Saya tak nampak. The higher probability, kalau kita ambil cerita sentiment, is benda ni akan react daripada sini. Dia akan react daripada sini dan melakukan pergerakan ke atas daripada situ. We will see movement ke atas. At least untuk lengkapkan 1, 2, 3, 4 dan 5, then it will decide. Itu bermakna untuk UJ ni, we are extending ke atas. Pergerakan ini akan extend ke atas. Kita akan ada pergerakan this move. Ini kita akan ada pergerakan ke atas lah untuk lengkapkan ini, equal leg ini. Equal leg ini at least equal leg ini. Equal leg ini. Ke atas inilah. Itu yang saya perhatikan sekarang. Dia akan masuk situ, Rosan. Kenapa tak tahu? Tiap kali. Kenapa tak tahu? Setiap kali. Every time. Tiap kali ada event besar macam itulah dia. Dia akan buat benda tu. Okay. That's why kita extendkan wave 5. Mas Turah, faham kenapa kita extendkan wave 5? Saya tak dapat turunkan benda ni. Kalau saya turunkan benda ni, habis. ZN jatuh, ZN naik ke atas gila punya. Habis. Pasaran dunia ni habis. Jadi soalan saya, ada tak benda yang macam COVID-19 sekali lagi berlaku kat market? Belum ada sekarang. Belum ada. Kita tak akan ada yang terlalu sharp pada sekarang. Kalau dia nak correct pun, dia akan buat correction yang tak macam ini. Tak macam ini. Tak macam yang COVID-19 yang ini. Yang COVID-19 punya kelemahan. Kita akan ada yang slow sikit. Faham dah kenapa kita kena extend dia. So, saya akan masukkan apa makna instrumen tu. Bukannya lukis dia. Yes. So itu saya tak melukis Elliott Wave. Saya gunakan Elliott Wave sebagai papan tanda kepada correlation market.
Kalau faham apa yang saya buat. Okey. Jadi sebelum kita masuk struktur kepada asas struktur pasaran, kita sambung sikit dan juga pada petang nanti untuk building a portfolio. Bagi siapa yang tak ikut sebelum ni, tak apa. Kita akan ulang balik benda ni dalam tempoh dalam bulan depan. Sekali lagi ya. Kita dah cover mengenai 3 perkara ni. Iaitu buat anda punya objektif jelas. Apa yang anda nak. Sebelum anda nak berniaga online ni, anda buat dulu anda punya budget. Anda nak buat bisnes. Anda bukan nak apply kerja jadi trader bank tau. Anda sekarang ni melabur. Anda melabur kepada teknik. Teknik tu yang trade. Tak kisah anda pakai EA ke, anda manual trade ke, apa ke. Anda tak pandai trade tau. Teknik tu pandai trade. Anda ikut je dia. Jangan pandai trade. Nak naik ke nak turun. Tak tahu. Kalau teknik tu kata buy lah dia. Kalau teknik tu kata sell lah dia. Faham? Anda tak pandai trade. Anda cuma ikut je. Macam robot, ikut je. Okay, buy. Letak limit order. Kan? Jangan nak buy at market sangat. Itu pandai trade. Tak payah. Anda ikut teknik, mana-mana teknik yang anda faham, yang lengkap, yang anda tahu apa nak dibuat. Tak faham, jangan pakai. Okay? Itu vessel. Anda melabur kepada teknik tau. Galih withdraw. Galih tengah makan aiskrim jom. Tak diberi jurus ETF. Petang ni kita cerita. Okey. Jadi sebelum anda nak melabur dan nak berniaga ni, nak berdagang ni, anda kena tahu bajet anda. Anda buatlah bajet anda. Apa jenis portfolio pelaburan anda. Anda buat bajet anda untuk setahun. Income dan anda punya expenses. Kumpulkan semua. Kumpulkan semua untuk setahun. Jangan berfikir macam orang bekerja. Berfikir macam orang berniaga. Wassalam Rashidi. Lambat. Hukum. Ketuk ketampi je. Okey. Income dan expenses. Buat untuk annual. Okey. Dan ingat, anda akan compound portfolio anda. Setiap tahun anda buat benda ni. Tahun depan berapa income aku dan anda dapatkan berapa retain income anda. Berapa sebenarnya duit yang anda ada lebih. Yang anda akan gunakan untuk emergency. Ini emergency fund dan apa yang akan anda gunakan untuk lain-lain lah. Dan ini yang untuk pelaburan. Jadi pelaburan terbagi kepada dua. Anda melabur kepada aset tetap dan kalau anda trade, anda sebenarnya sedang melabur kepada aset yang turun naik, variable. Ini yang dan you variable BLE yang turun naik. Anda yang sedang uruskan dia. Anda cuma melabur kepada teknik untuk nak masuk dan keluar market. Yang untuk bahagian ni. Faham? Jangan fikir hujung bulan ni aku ada $100. Berapa boleh dapat? Kau ingat ni apa? Itu lawak. Soalan-soalan. Kalau ada 2,000, teknik ni dapat berapa? Mana aku tahu? Anda kena buat dulu kepada any system yang tradable setup yang anda boleh trade. Dan anda sesuaikanlah kepada masa trading anda, kepada pemahaman anda, dapatkan parameter dia. Dia bagi apa yang anda nak, baru anda trade. Jangan nak, aku power teknik ni, boleh pakai ni. Kan, depo lepas tu trade terus. Anda tak tahu lagi parameter dia. Orang lain yang pakai, dia berjaya pakai. Anda kata, aku boleh jadi macam dia. Mana boleh? Trading anda tak sama objektif, tak sama modal, tak sama masa, tak sama. Memang tak mungkin je. Nasib baik tengok kat Discord. Bet euro je malam ni kan. Faham? Okay. So, effectively,
effectively, kalau saya bagi tahu anda sekarang, apa jenis portfolio yang anda semua tengah buat? Semua trader, saya boleh generalize benda ni. Semua trader sebenarnya anda sedang buat hybrid portfolio tau. Semua trader, asalkan anda panggil diri anda sebagai trader, anda sedang buat hybrid portfolio. Apa hybrid portfolio? Hybrid portfolio ni anda ada portfolio pelaburan yang menggabungkan kedua-duanya, iaitu aset tetap dan aset tak tetap. Masuk sini, boleh? Faham? Anda sedang buat hybrid portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan hybrid portfolio tadi? Daripada retain income anda, dah tolak duit emergency, anda buat dia untuk tahun-tahun. Bukannya hujung bulan ni aku ada berapa, aku nak depo berapa. Pakai teknik ni, anda tak dapat berfikir cara tu. Ada bet 360 ke apa dalam ni, pergi tengok. Okey, faham? Anda sedang buat hybrid portfolio di mana anda merupakan portfolio manager dia. Kalau anda ada simpan ASB, fixed deposit ataupun apa-apa yang pendapatan annual, pada masa yang sama anda sedang trade, anda tak dapat nak bezakan trading anda berbanding dengan simpan ASB anda tau. Tapi orang tak ada fikir macam ni. Ramai tak ada fikir macam tu. Ramai orang, okey, lepas dia tolak ASB, tolak apa, berapa duit aku ada untuk nak trade. Anda tak dapat nak pecahkan dia. Anda kena lihat dia sebagai satu. Daripada retain income anda, Mas Tura, Han, tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Dah le fikir, nanti aku depo berapa. Itu mengarut. Cara tu, dia macam ada duit, buka kedai. Tak ada duit, tutup kedai. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak lah. Memang tak. Permulaan untuk anda berfikir sebagai seorang peniaga ni, anda kena tengok diri anda. Daripada sudut modal, masa. Jadi benda-benda ni, anda kena sediakan benda ni dahulu. All this platform, barulah nak fikir trading. Jangan buat mistake saya. Saya mungkin anda tak buat benda tu. Saya buat benda tu. Ada duit, terus depo. Orang kata boleh kaya kan. Kayap ada lah. Okey, sediakan benda ni dahulu. Okey, lepas anda dah buat benda ni, dah anda anda ada bajet anda, dan anda tentukan hybrid portfolio anda terbahagi kepada dua tadi. Satu adalah aset tetap. Ini adalah aset tetap. Okey. Dan ini adalah aset yang tak tetap. Yang anda trade lah, simple. Ini adalah apa yang anda trade. Saya letakkan sebagai perkataan trade. Ini apa yang anda trade. Okey, jadi anda ada sejumlah modal tadi kan? Sejumlah modal dia. Anda ada sejumlah modal. Tolong buat dia untuk annual. Kalau anda kata, macam mana aku nak buat annual? Aku tak ada lagi kan? Berhenti dulu trade. Jangan fikir ada duit, aku depo. Tak ada duit, aku tak depo. Trade $10 je. Depo $15 je. Lepas tu trade. Lepas tu berangan. Nanti kalau entak-entak jadi kaya. Entak. Apa yang banyak ramai trader yang macam tu buat, anda tahu tak? Bila dia kena. Bila dia dapat duit. Apa dia buat? Dia lupa dunia. Dia pergi ambil duit tu, dia belanja, tak ada perancangan. Tak ada. Tak ada. Boleh tak berjaya cara tu? Boleh. Tapi lebih kepada faktor nasib. Nak ulang, tak dapat. Okey? Buat benda ni. So, daripada modal anda tadi, daripada the whole amount dan tolak emergency fund, retain income anda, tolak emergency, okey? Determinekan
Berapa anda nak letak dalam ni dan berapa anda nak letak dalam ni. Dia tak dapat lari tau. Anda tak dapat aku SB lain ni. Tak. Anda kena lihat dia sebagai satu. Lepas sekian. Itu yang kita nampak, spending yang tak kena, gaya hidup yang tak, ada ramai yang cuba untuk portray gaya hidup macam ni lah. Orang kaya tak tunjuk kaya tau. Itu je saya sebut. Orang ada duit, dia tak berani nak tunjuk duit. Faham tak kenapa? Income tax tak apa lah, nanti cerita lain. Tapi kita nampak orang tak kaya dia suka tunjuk duit. Itu je saya nak bagi tahu. Faham? Faham tak? Orang kaya dia tak suka, bukan dia tak suka, tak berani nak tunjuk duit sangat. Tunjuk dia tak tunjuk, dia biasa je. Dia bantu dia terbiasa. Kalau ada nampak yang luar biasa ni, tapi seronok tengok kan. Sometimes kita nampak orang try too hard. Ya, jadi tak kelas tau. Tapi itulah. Itu je. Itu je. So, seronok tengok yang cuba untuk portraykan gaya hidup ni. Tapi bila orang kutuk industri kita juga marah. Dan kau tu buat benda tak kena. Faham? Itu je lah. Tapi nampaklah. Seronok tengok. Suka tengok drama. Okey. Jadi daripada return income anda tadi, berapa anda letakkan tetap, berapa anda letakkan untuk trade. Anda kena buat benda ni. Anda tak dapat, aku dah lebih 100, aku dah lebih 200. Tak, anda kena tengok overall. Macam mana, suka tengok. Macam mana anda nak tahu berapa banyak anda nak letak kat sini, ia bergantung kepada toleransi risk tolerance anda. Jadi, untuk tahu risk tolerance anda, antara benda-benda yang anda nak tengok adalah yang pertama, anda kena tengok kepada objektif anda. Objektif anda jangka pendek atau jangka panjang. Anda kata, okey, saya trade untuk nak kumpul duit bagi saya untuk nak melancong bersama keluarga pada tahun ni. Melancong ke mana? Orang tengah COVID-19. Engkau sibuk simpan duit nak melancong. Tapi iyalah, kalau nak buat tak ada salahnya. Objektif kita lain-lain. Dan letakkan. Jadi anda ada hala tuju. Okey. Kalau saya lah, anda sedang melihat satu hybrid portfolio yang anda manage dua ni. Anda boleh ada pelbagai objektif. A common that one will be anda punya ni, financial freedom. Financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah apabila passive income anda ni bukannya anda trade ataupun jalan robot, biar robot tu jalan, kita dah financial freedom. Tak, itu risk. Financial freedom apabila income yang kat sini menjana cukup untuk anda tampung perbelanjaan anda setahun tadi. Kalau annual income anda, bukannya pendapatan bulan-bulan. Yang saya nampak orang banyak kata kan, kalau trade boleh buat 2,000 sebulan ni financial freedom. Mana ada? Itu lawak. Kalau anda tak ada hutang semua, bil api, bil elektrik, bil air semua kan, dah tak ada, then baru anda kata 2,000 sebulan cukup financial freedom. Mungkin lah. Itu tak. Okey, faham? Jadi maksud financial freedom kat sini, income tetap anda, harta anda menjana cukup, tak habis makan. Anda tak payah trade, tak payah apa pun. Selagi anda trade untuk nak bayar bil, mana ada financial freedom? Tapi seronok tengok orang kata, kau trade sehari buat $50 dah cukup tu, tak payah bekerja dah.
Mengarut ada lah. Dapur masih berasap. Itulah kan. Kita tunggu goyang kaki. Financial freedom pendapatan tetap ni, kita tak payah buat apa. Cabut rumput pun tak payah. Kan? Anda mandi bagi wangi-wangi dan tunggu duit. Itu pendapatan tetap. Yang selagi ada trade, duk tengok EU naik ke turun, itu bukan pendapatan tetap. Faham? Robot apa semua, memanglah tak payah. Tapi bila dia ni, kita duk tengok juga kan. Itu bukan pendapatan tetap. Itu bukan. Itu turun naik macam mana kita nak kata tetap? Kan sekejap dia jadi, sekejap dia MC. Macam mana kita nak kata dia tetap? Itu mengarut. Itu bukan tetap. Faham? Financial freedom adalah apabila pendapatan tetap anda dapat menampung pembayaran untuk setahun. Bukannya tengok bulan-bulan. Apa benda fikir? Anda bukan bekerja trading. Boleh? Dah dapat benda tu, anda tentukan berapa peratus duit anda tadi. Anda punya aim adalah whatever duit retain income anda tahunan, 80% kat sini. 20% kat sini. Kalau anda dapati duit ASB anda lebih rendah daripada duit dalam MT4 ataupun MT5 anda, berhenti trade dulu. Berhenti trade dulu. Anda sedang buat benda terbalik. Okey? Faham? Itu paling senang dia. Itu aim anda. Kalau nak start, anda boleh start dengan ni. 60%, 40%. Jangan fikir nak depo sangat. Jangan nak ketagih sangat. Ketagih tu tanda berjudi. Okay. Work on this dahulu. Okay. Petang ni kita sambung kepada topik ni. Kita dah 3.20 ni. Petang ni kita sambung ke topik ni. Macam mana anda membahagikan kepada bahagian ini. Saya tak dapat nak cerita banyak kat kawasan ini. Yang bahagian ini, kalau saya duk cerita, dia akan jadi nasihat pelaburan. So what you do is, nasihat saya, ada banyak yang anda boleh pergi. Anda beli saham untuk dividen, anda beli fixed deposit, certificate of deposit, anda beli rumah ataupun hartanah yang disewa, anda beli fleet of kereta yang disewa, itu adalah pendapatan tetap. Avramis punya berapa RAM boleh run? 4 RAM boleh, 4 gig boleh run, tapi beratlah dia. Dia boleh run, 4 gig boleh run, 2 gig boleh run. Tapi kalau anda scan banyak-banyak, stuck dia. Tanya Imran esok. Saya dah run dulu. Sebab tu saya stop. So waktu tu laptop tu tak sebelum ni saya ada saya run dia, tapi dia berat. Sebab saya nak kita buat live macam ni. Saya cuba run dia. Stuck dia. Dia stuck. Berat. Yang waktu tu RAM yang tu adalah 8. Lepas tu saya upgrade dia kepada 16. Yang ini, kejap Yang ini berapa RAM dia? Kejap. Yang ini kejap Okey. Yang ini 32. Yang ini 32. Yang ini okey lah kot. Yang ini 32. Tapi saya kena run dia sekali lagi lah. Kena jalankan dia sekali lagi lah. Yang ini 32. Yang ini boleh. Saya rasa boleh. Yang ini tak ada masalah. 32. Saya nak upgrade lagi kepada 64. 128. 128. Tak semua laptop ada 128 dia. Tak boleh bawa. Okey. Okey, jadi kita akan sambung topik ni Kita akan sambung topik ni pada ni. Jadi what you do is untuk bahagian ni. Yang saya akan cerita banyak adalah untuk trading part.
Day trading pada petang ni kita akan cerita bagaimana untuk anda pertama kaedah untuk anda membuat akaun anda dan membahagikan akaun anda, dan yang kedua adalah bagaimana anda buat dia untuk hedging. Anda akan bahagikan ini adalah satu akaun untuk hedging, ini adalah satu akaun hedging, bukan hedging kepada position sini tau. Hedge kepada yang ini. Yang kedua adalah untuk anda trade. Anda akan bahagikan akaun anda kepada jenis-jenis ni trading biasa. Okey. Kita akan sambung yang ni petang nanti. Dan kita ceritakan kepada struktur dalam pasaran. Kita sambung topik ni Kita sambung yang tu tadi pada petang nanti. Okey. Basic dalam market adalah benda ni je. Benda ni je. This one. Basic dalam market adalah benda ni. Apa benda ni? Kita save dululah. Okey, kita save. Lepas tu nanti kita sambung balik petang ni Okey, basic dalam market adalah ini je. Kalau anda nak faham elite wave, anda faham benda ni je. Ini. Anda faham benda ni je. Ataupun benda ni. Ataupun kalau anda nak belajar mana-mana pasal cycle teori ke, pasal apa ke, anda faham benda ni je. Anda faham tiga ni je, anda okey. Okey. Yang pertama adalah trending market, bullish. Yang kedua adalah bearish. Ini bull, ini bear, dan ini adalah untuk ranging ataupun sideways. Okey. Anda fahamkan benda-benda ni je. Okey. Dalam elite wave, kita ada few bentuk-bentuk yang tetap, yang sama dalam pasaran. Yang pertama adalah untuk struktur motif. Motif ni adalah bull atau bear. Motif ni bull atau bear. Faham? Korektif adalah sideways. Boleh? Okey. Untuk struktur bull atau bear, bentuk dia terdiri daripada tiga. Yang pertama dikenali sebagai motif. Ini adalah untuk apa dia panggil sebagai struktur motif lah. Okey, ini adalah yang membawa kepada trend lah. Kita sebut dia kepada struktur directional structure. Directional structure yang membawa kepada arah sama ada bull ataupun kepada bear. Banyak yang suka guna perkataan motif, betul. Tapi motif tu satu daripada bentuk dalam tiga ni. Dalam directional structure. Yang pertama dikenali sebagai motif. Motif adalah struktur 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana ditandakan dengan fasa nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan dia ada syarat-syarat tertentu. Yang syarat pertama dia, wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Dia tak boleh bawah daripada sini. Nombor 2, ini syarat-syarat asas dia. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. Dia tak boleh paling pendek. Nombor 3. Wave 4 tak boleh bawah masuk wave 1. Dia tak boleh cecah wave 1. Itu motif. Ada soalan benda ni? Petang nanti kita akan lebih lanjut mengenai benda ni. Nombor 2 adalah motif with extension. Extension berlaku dalam salah satu daripada
3 struktur yang membawa kepada arah. Maksudnya wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Okey. Dalam elliott wave, the theory is adalah kepada konsep fractal. Di mana dalam 1 ni kita akan ada 5 wave lagi. Dalam 3 ni akan ada 5 wave lagi. Dalam 5 ni akan ada 5 wave lagi. Dan kesemua ini patutlah tak boleh tukar kata. Okey. Duk cari kenapa dia tak ada benda tu. Okey. Dalam kesemua ni adalah membentuk sama ada 1 yang lebih besar ataupun 3 yang lebih besar ataupun 5 yang lebih besar ataupun A ataupun C. Tak apa, nanti A dan C tu besok punya kerja. Okey? Ada soalan pada tu? Okey, yang kedua adalah motif dengan extension. Kalau anda lihat kat atas ni untuk struktur motif ni, 1 ni ada 5, 3 ni ada 5, 5 ni ada 5. Okey, bila kita bercakap ni extension, dia boleh berlaku dalam salah satu, sama ada 1, 3 ataupun dan 5. Maksudnya, instead of pecahan dia 5, dia pecah banyak lagi. Ya? Di mana 1 ni panjang, 2, 3, 4 dan 5. Di mana 1 ni instead of pecahan dia kepada 5 tadi, dia pecah dan menjadi kepada 9 ataupun ataupun 13, 5, 9, 13, 17. Jumlah lekuk dia lagi banyak. Lekuk tu high low dia lagi banyak. Instead of 5, dia jadi 9, 13, 17, 21, 25. Kalau ada rajin nak kira lekuk lah. Salah satu. Ini adalah extension untuk wave 1. Yang kedua adalah extension untuk wave 3. Ini yang biasa. 3, 4 dan 5. Di mana 3 ni panjang dia lain macam. Yang dekat sini extension. Dia instead of 5, dia jadi 9 ke, jadi 13 ke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia jadi 13 lah. Jumlah lekuk-lekuk dia. Yang lain tetap 5. Salah satu kena buat benda tu. Salah satu. Bila kita katakan ini adalah extension. Extension ni benda biasa dalam pasaran. Extension adalah benda yang biasa. Dan yang ketiga adalah extension dalam wave 5. 3, 4, 5 panjang. Ini pun boleh. Di mana yang sini, yang kecil-kecil ni, ni yang panjang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombor-nombor dia adalah, ingat, nombor-nombor dia adalah 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4 dan seterusnya. Kenapa dia jadikan itu? Okey. Ramai orang baca buku elliott wave tapi tak faham apa sebenarnya extension tu. Inilah maksud dia. Inilah maksud dia. Inilah extension apa semua. Salah satu benda ni nampak tak penting. Dia amat penting. Bila anda melukis, yang ini benda paling susah nak lukis. Kalau nak tahu. Macam mana kita nak tentukan dia? Petang ni nanti kita cerita benda tu. Kita jam berapa ni? Dah 3:30. Okey. Yang ketiga dikenali sebagai diagonal. Diagonal. Makin kecil. Dah tak cukup tempat dah benda ni. Okey. Yang ketiga dikenali sebagai diagonal. Diagonal ada dua. Diagonal ada dua bentuk. Yang pertama dikenali sebagai leading diagonal. Leading diagonal. Dan yang kedua adalah dikenali sebagai ending diagonal. Okey. Kalau kita ada 5 wave structure macam dalam motif ni, leading diagonal berlaku dalam wave 1.
Kalau kita ada ending diagonal tu cuma wave dekat wave 5. Normally kita nampak untuk currency dan juga untuk untuk saham kita nampak extension dalam wave 3 normally. Tapi susah nak kata macam tu, Rashidi. Normally saya akan extendkan wave 5 normally saya akan wave 3 kalau dekat commodity normally wave 5 normally. Apa impact dia? Jadi kalau commodity extended dalam wave 5, mungkin commodity dollar extend wave 5. Sebab tu saya kata tadi, payah anda nak katakan dia mesti wave 3 extend. Wave 5 extend. Kadang-kadang kita nampak wave 1 yang extend. Macam mana kita nak tahu extension tak extension itu dan guna RSI tu? Faham macam ni? Nampak RSI dia kan sekampung je, tak ada yang ceret-ceret tu kan. Dia maksudnya satu struktur, dia masih naik. Dia turun sikit, dia naik. RSI dia tak ada ceret. Kalau dia ceret, itu ceret lain. Itu struktur lain. Itu guna RSI tu. Di situlah kenapa bila anda tengok orang buat Elliott Wave, dia pakai time frame pelik-pelik tau. 8 hours, 6 jam. Sebab dia nak tengok RSI tu sebenarnya. Dia nak tengok momentum tu sebenarnya. Ataupun structure tu. Dia nak tengok structure. Kita tukar time frame untuk tengok mana structure. Sebab itu orang kata kan, ini dapat pakai dekat time frame mana? Kan saya jawab 3 jam berapa orang ada chart 3 jam. Faham? Payah tu. Dia tak ada time frame mana sesuai. Kalau anda trade dekat 5 minit, 5 minit lah dia sesuai. Maksudnya anda memang duduk depan chart kan. Anda buatlah dia dekat 5 minit punya chart. Anda duduk chart setahun sekali. Anda buat kat yearly chart. Dia semua sama. Sebab dia daripada besar turun ke kecil. Dia sama. Dia tak dapat saya cuma pakai dekat H1. Tak dapat. Dia kena daripada besar turun ke kecil. Tak dapat. Saya H1 je. Saya nak lukis kat H1 saja. Itulah awak. Sebab ini adalah dia macam Dow teori ya. High low tu anda kena tengok daripada besar turun ke kecil. Sebesar mana? Sebesar mungkin turun ke kecil. Anda kena faham apa berlaku kat besar, dapat faham apa yang kecil. Okey. Kalau kita tahu dekat besar sedang extend, dekat time frame kecil, dekat katalah daily di tengah extend kan, wave 5. Dekat 1 2 3 4 5 6 7. Anda tahu dia tak dapat habis 7, dia kena habis 9. Dekat H1, kalau kat sini ada incomplete sequence, anda boleh trade. Kan? Itu je. RSI dalam struktur ini pula melakukan high. Biarpun semua ni ada divergence kan. Tapi dalam yang kecil tu, maksudnya dekat RSI dia buat macam ni ya. Lepas tu sini, lepas tu kita dalam lepas tu dia naik kan. Lepas tu dalam ni ada high. Kalau turun ada incomplete sequence, ada momentum sequence, biarpun dia divergence, anda boleh long. Kalau ini kat daily, ini dekat H1. Kan? Kalau yearly dia ada divergence, lepas tu setahun tu tak trade. Tu kadang-kadang orang pegang dia ikut buku kan. Saya pun pening kepala. Zul kata macam ni. Saya kata kalau yearly dia divergent, tak trade setahun. Tak trade. Tak buka MT4. Seronok juga. Faham? Lihat kepada struktur yang anda trade tu. Tapi anda kena faham apa berlaku besar. Itu je. Okey. Leading adalah yang kat depan. Maksudnya ini boleh jadi salah satu daripada bentuk dalam korektif adalah zigzag dan juga flat. Jadi dalam flat dan dalam zigzag, leading adalah A. Ending adalah C. Tak apa. Itu besok. Untuk flat, ending adalah wave C. Itu esok. Okey. Jadi leading dan ini, diagonal boleh dibentuk oleh sama ada struktur 3, 3, 3, 3 dan 3 ataupun 5, 3, 5, 3 dan 5. Maksudnya pecahan-pecahan dia
pecahan-pecahan ni, ini 5, 3, 5, 3, 5, ataupun dia 3, 3, 3, 3 dan 3. Seperti apa yang nampak dekat USD JPY sekarang. Okey, Ustaz. Okey, take care. Okey. Inilah pecahan-pecahan struktur dia, 1, 2, 3. Normally dalam diagonal anda tak nampak, anda tak nampak any structure yang membuat 1618. Maksudnya 1, 2, tak ada yang sampai 1 ni 1618. Normally. Itu bukan rule tapi itu normal. Okey? Jadi ini pun membawa kepada arah. Cumanya apa yang biasanya berlaku adalah diagonal ni tak boleh terbentuk dalam wave 3. Dia boleh terbentuk dalam wave 1 dan wave 5. Faham? Unless kita ada semua ni 3, 3, 3, 3, 3. Then itu adalah the whole. Tapi kalau dia 3, 3, 3, 3, 3, itu tak boleh jadi wave 3. Kecuali 1 ni tadi 3, 3, 3, 3, 3 juga. Faham? Kalau 1 diagonal, 3 dia boleh jadi diagonal. Tapi kalau 1 bukan diagonal, 5 wave, nampak? 3 dia tak boleh jadi diagonal. Jadi normally 3 bukan diagonal. Satu lagi adalah diagonal. Diagonal di sini yang wave 1, 2, 3, 4 dia. Kalau masuk macam ni, ini diagonal. Selagi dia tak break wave 2. Dia boleh masuk yang syarat untuk ni tadi. Yang wave 4 masuk 1, itu dia ni. Satu lagi diagonal, itu yang biasanya ada nampak kepada pattern. Itu adalah diagonal. Pattern, flag ke apa ke kan. Anda biasa nampak dekat flag pula. Hujung, dekat hujung. Bukan flag. Flag biasa nampak dekat correction. Flag biasa nampak dekat correction. Hujung trend. Allah, tak keluar pula dalam otak saya ni. Ini biasanya ada nampak untuk diagonal. Jadi the thing is, diagonal, extension, motif ni, kalau kita lihat kepada yang struktur asas tadi, ini adalah benda ni. Ini yang ini. Jadi kalau kita bercakap mengenai satu struktur diagonal, extension, motif, itu cuma yang sini. We are talking about sini. Dah ada trend tak? Belum. Dia baru saja kita bercakap mengenai satu ni. Satu ni. Satu ini. Faham? Jadi kalau anda ada, sama ada ini adalah satu motif, ataupun anda ada satu diagonal, ataupun anda ada satu motif with extension, itu belum ada trend. Itu baru saja ada low dan high. Belum. Unless dia break satu high sebelumnya. Dia break satu high sebelumnya. Tapi kita assume dulu, kita ada penghujung sebelum ni. Penghujung ni trend, jatuh. Lepas tu dia sampai support dan naik dalam mana-mana bentuk 3 ni. Boleh tak kita trade dalam ni? Belum. Anda trade apabila satu motif with extension ataupun diagonal ni membuat correction 3 wave. Dan anda ada yang ini. Dah ada trend. Boleh tak tunggu kat sini? Tak. Anda nak tengok dia break out dalam bentuk membawa kepada arah. Sama ada motif atau dengan extension, ataupun satu lagi diagonal. Dalam sini. Dan syarat dia, barulah anda ada trend. Ataupun terbalik kalau bear ni. Dan syarat dia adalah benda ini. Anda ambil Fibo. Anda ambil Fibo dekat sini.
Anda ambil Fibo extension dekat kawasan ini. Macam mana aku nak tarik ni? Daripada bawah ni kepada sini dan kepada correction dia, tempat dia starting break tadi. Okey, tempat dia starting break tadi, anda ambil Fibo extension dan anda dapati dia tidak sampai lagi mencecah 100%. Ini kena berlaku. Ini kena berlaku. Okey, ini kena berlaku. Dan barulah kita ada something kita panggil incomplete sequence. Di mana perjalanan ini tak habis lagi. Daripada bawah ni ke atas ni tak habis lagi. The idea is dia akan buat sekurang-kurangnya sampai dekat 100% tu. Tak ngam lah pula dia. Dia sampai 100% ni. 100% kat sini. Fibo extension tadi. Itu idea dia. Iaitu dia sampai dekat kawasan sini. Dia sampai 100% tadi. Itu idea dia. Baru anda dapat katakan bahawa trend tu masih ada. Itulah equal leg 100% ke 1618. Boleh tak, Han? Petang ni kita sambung balik yang ni. Petang ni kita sambung balik cerita ni. Barulah ada trend. Apabila kita ada retracement. Macam mana anda tahu bahawa ini 5 wave bukan sebahagian daripada struktur ini? Itu guna RSI tadi. Di mana anda nampak dekat RSI, kalau ini adalah satu trend, 1, 2, 3, RSI dia akan bentuk macam ni tau. RSI dia akan bentuk macam ni, 2 dia mungkin besar sikit, lepas tu 3 dia paling tinggi, lepas tu 4, 5 dia ada divergence. Ni ada divergence. Sini ada divergence. Dekat ni buat higher high, sini kan ada divergence. Lepas tu kita ada correction ini yang besar. Ni nampak lain daripada struktur ni semua. Ni kunci dia. Dia kena buat break structure selepas ada divergence. Sini kena ada divergence dan dia break structure lain macam RSI dia kan. Momentum dia lain macam selepas berlaku divergence. Divergence tu maksudnya volume tu, momentum, laju tu tak ada. Lepas tu orang ramai-ramai keluar menyebabkan momentum yang lain, break structure. Lepas tu dia naik balik. Itu kita tahu ini struktur berbeza. Kita nak bezakan struktur tu. Sebab itu saya gunakan RSI. Contoh dekat chart. Contoh dekat chart. Ni apa ni? UJ. Apa-apalah sama je. Okey, contoh. RSI. Nampak? Ini adalah struktur lain. Ini adalah struktur lain. Naik struktur lain. Naik struktur lain. Pergi time frame kecil pun sama. Dia berulang-ulang. Naik, lepas tu struktur lain. Struktur dia, ini kena buka dekat lain, time frame lain. Nampak? Dia break. Ini. Dia break. Selepas berlakunya satu divergence. Selepas berlakunya satu divergence, selepas tu dia melakukan structure break. Ni yang kat sini. Apa jauh sangat. Ini dekat sini. Ini adalah struktur lain. Satu kita lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan kita sedang buat wave 5. Struktur dia lain. Struktur dia akan nampak lain. Dia daripada ni, daripada divergence, lepas tu dia break structure. Dan kita dapat katakan ini adalah 5 wave ataupun satu motif, turun balik, break out dengan motif balik. Yang break out ini pun berakhir dengan divergence dan dia tak complete 100%.
Dan pullback ini kita boleh enter. Pullback kita akan ceritakan besok, iaitu untuk sideway market. Di mana kita akan lihat kepada corrective structure. Itu cerita besok. Boleh? Anda pegang asas ini je. Ini semua basic. Yang lama ikut dah boring dengar. Ada yang baru ikut, oh menarik benda ni. Macam mana aku nak tengok, nak buat dia dekat chart. Sabar dulu. Sebelum nak buat dekat chart, sabar dulu. Nanti apa yang anda buat adalah anda dapatkan pemahaman basic ni dahulu. Sebab anda bukannya nak buat jadi chartist elite wave tau. Anda nak trade. Saya sedang ceritakan macam mana nak guna dia. Tak payah lukis pun sebenarnya elite wave. Tapi apa yang saya buat, saya sediakan untuk anda adalah chart rujukan. Anda nak menguasai elite wave, mustahil nak buat dia dalam masa setahun. Mustahil. Saya bagi tahu betul, mustahil. Kecuali anda memang bangun tidur balik dan anda memang dah ada basic dan anda memang melukis elite wave setiap hari. Kalau anda buat benda tu, saya boleh katakan 6 bulan, setahun anda boleh buat dia. Mustahil, mustahil. Anda nak, dan lagi-lagi ikut sesi online saja. Itu mustahil. The only way adalah anda lukis balik dekat chart. Jadi anda kena ada chart rujukan. Sebab itu saya buat chart saya tadi. Tahun depan tak ada dah chart tu tau. Jadi tahun depan mungkin kita ada Rashidi yang lukis chart ni. Kita tunggu dia bagi trading view. Tahun depan saya tak, tahun depan. Kena pujuk saya lah. Jom. Tahun depan tak ada chart tu. Sebab saya tak nak, saya tak suka macam ni. Ada orang, kalau saya lah, kalau saya, kenapa tak bagi signal je tu? Lagi sedang daripada aku duduk pening macam ni kan. Kalau setakat saya nak bagi signal, saya tak ada kat sini. Saya tak ada kat sini. Tak payah kita buat education program dekat XM kan. Tujuan saya dah semua orang boleh buat. Ramai trader, ramai yang mengaku trader, dia cuma nak signal. Kalau itu tujuan anda ikut saya, tak payah ikut webinar. Beli Musang King siap-siap. Nak naik harga kat Raup kena terbang pokok dia. Faham? Jadi apa yang anda buat adalah, saya nak sediakan semua orang boleh buat yang ini. Tak apa, buat dia setiap hari actually. Tapi asasnya benda ni je sebenarnya. Jadi kalau anda tahu sini 5, sini 3, anda dah boleh melukis lah. Betul tak? Ni anda dah tahu ni structure okey, ni structure apa. Ada dah dapat basic ini, anda dah okey dah. Nak guna pujuk Musang King, kau pujuk aku, demam aku. Dah lah tengah ada sedung, makin teruk ada sedung. Bagi Musang King, itu je cara nak. Tak apa, by next year semua orang dah boleh buat. Semua orang dah boleh buat. Okey, jadi itulah yang kita ceritakan dalam slide ni semua sebenarnya. Iaitu bila kita lihat kepada elite wave apa untuk memahami struktur pasaran. Dalam elite wave, struktur pasaran adalah kepada benda ni je. Elite wave semua adalah struktur ini. Semua dalam elite wave adalah struktur ini. 5 dan 3. Dia tak ada struktur lain. Kata Lidung. Yang kedua, momentum. Tu yang RSI kita tadi. Dan yang ketiga adalah correlation kepada masa between instrument. Itu correlation. Bila struktur dia break, adakah dia mencapai equal leg lagi ke tak? Itu masa. Faham? Dan penggunaan Fibonacci tadi lah. Semua tu dalam tu. Apa saya terangkan tadi, panjang-panjang slide ni semua. Tu dalam yang nota ni tadi. Simpanlah nota ni. Nanti kita letak dekat. Macam mana saya nak?
Cantik pula nota ni. Macam mana? Save as basic. Nanti saya kongsikan dalam dulu. Okey. Jadi basic dia edit with adalah benda ni semuanya. 5 dan 3. Semua. Di mana wave 3 ni kena motif. Kalau sini ada diagonal, sini akan diagonal. 3, 3, 3, 3, 3. Tapi kalau anda menjagakan semua ni adalah motif, jadi inilah 5, 3, 5, 3, 5. Tapi ini kena buat motif. Betul. Apa pula ada call ni? Oh, ada FB Live untuk Imran. Okey, yang lain-lain semua. Jadi anda cuma sekarang ni, kalau anda dah boleh faham asas, Roslan faham, Joe faham, Rashidi faham, most of you guys yang ikut hari-hari dah faham, anda cuma nak fahamkan ini saja sebenarnya. Next step anda cuma nak fahamkan yang ini sahaja, iaitu kepada fractal. Kalau betul-betul anda berminat kepada edit wave, anda kena print out benda ni, letak kat dinding. Anda kena yang ini. Kalau siapa yang betul-betul nak belajar edit wave, yang ini anda print kan. Kena sokong Liverpool. Siapa sokong Liverpool, kita ada grup baru. Jadi, siapa sokong Liverpool, kita buat satu grup baru. Nama grup tu adalah Liverpool tim terhebat seluruh alam semesta. Jadi kalau dia bukan penyokong Liverpool, dia nak masuk panas. Saya setuju. Dekat situ kita bagi signal saja hari-hari. Boleh. Kita buat 5 minit penyecat. Saya pun mati. Pingsan. 5 minit penyecat. Memang tak makan aku di tiap hari 72 cat, 5 minit mati aku. Okey, yang cat ini pula. Yang ni kan anda print. Tolong print ini. Ya. Anda nak start melukis, anda print yang ni dulu. Ni langkah pertama dalam edit wave. Yang ini. Tidak kelap banyak. Tak payah. Okey, print out benda ni. Print out benda ni ya. Ni semua Han. Nota ni semua ada dekat Discord tadi. Pergi dekat apa? Notes. Pergi tekan notes ya. Dekat situ semua ada. Notes apa? Video semua ada. Apa juga. Video pertama je saya tak ada. Siapa itu ada kongsi, saya lupa nak download. Banyak sangat. 1.2 gig. Mati aku. Okey. Print out benda ni. Ini penting ya. Kalau anda betul-betul nak buat edit wave, tolong cat anda letakkan color ni, jangan letak hitam. Cat untuk edit wave, anda tak dapat buat hitam. Sebab dia punya ni adalah hitam. Itu standard. Saya mula-mula dulu saya gunakan hitam sebab mata saya memang tak tahan. Kalau menghadap lama-lama putih ni memang mata. Jangan duk menghadap. Semua nota ni semua ada. Saya nak masuk jadi lalang. Jangan dengar sangat dia orang ni. Masuk join dia orang boleh jadi gila lah. Ada Galih withdraw ini. Jadi dia tak nampak. Dia tak nampak je dia withdraw lah. Buat air tu. Benda ni anda kena print. Okay. Asalkan basic dia anda tak lari. Basic benda ni tadi, anda tak lari basic ni. Itu je dia. Kan? Jadi anda dah dapat structure, anda tahu ini 1, 2 kan. Jadi sekarang ni nak tentukan 1, 2 yang mana. Itu je kerja anda. Barulah dia start daripada time frame besar.
Janganlah pergi dekat H1, buka H1 start melukis. Manalah mungkin. Tak mungkin lah. Start daripada monthly ke, monthly chart. Lepas tu turun. Forex ni simple sikit. Pasaran dia baru. Tahun 70. Lepas Bretton Woods. Jadi chart dia tak banyak. Bukannya macam certain company. Contohnya macam anda buat untuk apa? Company tua lah. Company tua kat US kan. Dash, British India, company pertama pengsan 17 berapa lah tahun start dia. Company pertama public listed kan. Nak lukis dia, 1,700. Chart gold pun start daripada 1,700 kalau nak tahu. Chart gold kalau nak tahu. Galih dia kita punya guru besar kan. Anda nak belajar ilmu apa-apa kan, anda cari Galih. Semua dia tahu. Anda tanya apa pun semua dia tahu. Teruk Galih hari ni. Dia withdraw. Dia tak nampak dia withdraw dia tu. Ni yang kita cerita tadi motif dengan lanjutan dan diagonal, leading dan ending. Lekuk motif, sifat-sifat dia semua saya letakkan sini. Semua ni dah ada. Yang siapa tanya tadi, motif dengan lanjutan, ni semua ada. Jumlah-jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21. Dalam nota ni diagonal. Okey. Sifat-sifat wave 1, wave 2. Wave 1, lekuk wave 2 biasanya kita akan nampak channel break. Biasanya apa? Oscillator. Oscillator akan break channel bila wave 2. Ini ada macam-macam tau. Maksudnya dekat RSI tu, anda akan nampak dia break channel. Itu wave 2. Ini satu. Dalam RSI. Dalam wave 3 biasanya kita akan nampak yang RSI tertinggi. RSI ni RSI tertinggi. Wave 3. Macam mana saya nak lukis ni? Wave 1 channel, dia dalam channel. Wave 1 ending dengan divergence. Lepas tu wave 2 break channel. Lepas tu wave 3. Wave 3 ni paling tinggi. Bacaan RSI dia naik turun. Ni tertinggi. Berakhir dengan divergence juga. Sini pun ada divergence. Ni tertinggi dalam ni semua. Lepas tu turun wave 4. Wave 4 pun break channel. Ada nampak dia 2 kali break channel. Ni break channel, ni break channel. Wave 4. Lepas tu dah tengok balik. Sebab itu dalam satu trend, dia ada 3 channel. Satu trend, dia ada 3 channel. Yang wave 5 ke semua ni ada divergence. Tak boleh jaga masa. Masa hari ni pukul berapa? Dah lebih masa dah. Okey. Kita ada satu lagi sesi jam 5. Okey. Kita terangkan lagi benda ni. Ni pun ada divergence. Dan bila penurunan ni balik, dia break the whole channel. Itu satu, ini dua. Ada fikir besar kecil je. Jangan extension. Jangan extension. Okey? Itu je dia. Ini je. Dalam ni semua ada. Saya pun tak perasan dalam tu semua ada. Dalam ni semua ada. Dah tulis dah pun. Satu. Semua ni. Ni pun boleh print. 3 channel lah. Nampak? Kena pasti 3 channel. Dah cakap dalam tu pun ada. Saya pun tak perasan. Nest ni tengok dekat storage. Kalau nak tengok Nest. Channel ni dekat RSI. Ada dalam tu lah. Ni buat dah setahun, 2 tahun dah benda ni. Tak ingat dah. Okey, kita sambung balik pada jam, insyaAllah pada jam 5 nanti. Nota-nota ni ambil. Semua ada dalam grup. Ambil kat situ. Tak payah save pun. Buka, tengok. Jadi tak payah makan memori banyak. Labur dalam satu sistem. Agakkan sistem anda, insyaAllah kita jumpa lagi pada jam 5 nanti. Jadi kita rehat dulu, kita kembali kepada host kita.